Kami boleh bawakan perkembangan langsung dari Putrajaya dari pejabat Perdana Menteri secara langsung bersama dengan rakan setugas Ridauddin Daud yang mana kita jangkakan sidang media berlaku pada sebelah petang tapi sekarang ini kita tahu akan dilanjutkan jam 8.15. Tapi bagaimana suasananya, situasinya di sana Ridauddin? Baik, terima kasih rakan setugas di Pusat Penyiaran Aisyah, Nailah dan juga Lokman. Baik, sebenarnya saya kini berada di Pejabat Perdana Menteri untuk mengikuti satu sidang media seperti mana yang dinantikan. 24 November, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah dan hari ini beliau dijangka mengumumkan barisan Kabinet Jemaah Menteri yang akan sama-sama bersama dengannya mentadbir negara pasca PRU 15. Jadi sebenarnya kami mendapat maklumat pada awalnya pada jam 5 petang akan berlangsung sidang media tersebut. Namun ketika kami tiba pada jam 4.30 tadi, difahamkan pula ia akan dilangsungkan pada jam 6 petang. Namun kira-kira 10 minit sebelum 6 petang kami mendapat maklumat terbaru daripada pegawai-pegawai Perdana Menteri mengatakan bahawa sidang media ini akan dilangsungkan pada jam 8.15 malam nanti dan ia sebenarnya memberikan satu kejutan juga buat pengamal-pengamal media di sini yang sudah pun bersedia. Ada yang lebih awal daripada jam 4 pun, lebih awal daripada itu juga ada. Namun sekarang mereka sini sudah pun berehat sementara menunggu pada jam 8.15 malam nanti. Kalau dikutkan ada juga yang pergi solat di bawah dan sebagainya dan difahamkan juga akan ada makanan juga disediakan untuk petugas media di sini. Kalau diikutkan sebenarnya agak ramai juga petugas media di sini, bukan hanya petugas media tempatan. Petugas bina antarabangsa juga dilihat sudah pun berkampung di Pejabat Perdana Menteri untuk menantikan atau melihat sendiri sidang media Perdana Menteri mengumumkan barisan kabinetnya pada hari ini. Jadi bercerita berkenaan dengan barisan kabinet beliau, Datuk Seri Anwar Ibrahim berulang kali mengatakan bahawa beliau mahu kabinet ini tidaklah begitu besar saiznya berbanding kerajaan-kerajaan terdahulu. Kalau diikutkan sebenarnya pada Jemaah Menteri lalu di bawah Ismail Sabri Yaakob, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, jumlah menteri adalah seramai 31 orang termasuk 4 menteri kanan dan 38 timbalan menteri. Jadi jumlahnya adalah 69 orang. Dan kemudian pada Jemaah Menteri sebelumnya di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin pula, ia melibatkan jumlah seramai 70 orang, 32 menteri dan juga 38 timbalan menteri. Jadi kalau mengikutkan kepada cakap-cakap yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya menjangkakan mungkin kabinet ini sekiranya saiznya lebih kecil, mungkin ia jumlah keseluruhannya mungkin di bawah 60 orang menteri dan juga timbalan menteri dan mungkin juga akan ada menteri kanan dan sebagainya. Namun itu semua masih lagi kabar angin. Kita masih lagi menantikan siapakah yang bakal diumumkan. Banyak nama sebenarnya, kalau ikutkan kami di sini pun sebenarnya banyak nama berlega-lega di antara kami. Siapakah yang bakal menjadi timbalan Perdana Menteri misalnya, berapakah jumlah timbalan Perdana Menteri, berapakah jumlah menteri dan apakah portfolio yang akan diberikan kepada menteri. Jadi itu semua setakat ini masih lagi menjadi kabar angin kerana kita masih lagi menantikan pengumuman rasmi daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan buat masa ini 8.15 malam adalah waktunya dan pastinya esok ni saya dan juru kamera Farid akan terus berada di sini untuk membawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Jadi saya fikir buat masa ini kembali dulu kepada rakan setugas. Din, pertama sekali, ada sebarang sebab diberikan atau tidak di sebalik penundaan ini dari jam 6 ke 8.15 malam? Baik Lokman, ada beberapa kabar angin yang dikatakan. Namun saya fikirkan sebab utamanya masih lagi tidak diberitahu kepada kami. Masih lagi mungkin ada lagi perbincangan untuk finalize senarai menteri-menteri tersebut. Ada juga kabar-kabar angin yang dibincangkan oleh media, adalah beberapa cerita, namun sebenarnya ia masih lagi hanya kabar angin. Saya pun tidak berani untuk berkongsi sedemikian kerana biasalah kalau info-info sebegini sebenarnya kita perlu mendapatkan kesahihan terlebih dahulu kerana barulah menyebarkannya kepada umum. Namun boleh dikatakan buat masa ini kami masih lagi tidak tahu punca sebenar mengapakah sidang media ini yang pada awalnya dijadual pada jam 5, kemudian jam 6 dan kemudian dianjak 2 jam 15 minit ke jam 8.15 dan kita harap sebenarnya tidak lagi dianjakkan. Jadi sebenarnya sebab utama masih lagi kami belum tahu, namun pastinya sekiranya dapat tahu, pasti saya akan terus laporkan kepada anda dan juga di aswan.com. Buat masa ini, inilah yang kami dapat. Hanyalah sidang media akan disambung ataupun dimulakan pada jam 8.15 malam. Kita harap tidak lagi diganjakkan. Dan kemudian sebabnya kami masih lagi tidak tahu. Pegawai-pegawai Perdana Menteri juga tadi kalau dilihat ada sebenarnya di sini, namun nampaknya semuanya sudah pun beredar. Mungkin ada urusan lain yang perlu diselesaikan. Jadi itu yang saya boleh kongsikan setakat ini, Lokman. Baik, kita memang tidak menyiarkan kabar angin atau spekulasi. Kita mungkin bukan yang paling cepat setiap masa, tapi kita cuba untuk menjadi yang paling tepat. Din, akhir sekali sebelum kita lepaskan Ridauddin, ada dia dapat sebarang maklumat berkenaan dengan apa yang akan berlaku dalam hari-hari akan datang dalam masa terdekat ini, esok atau lusa angkat sumpah dan sebagainya. Adakah sebarang gambaran diperolehi berkenaan dengan apa proses selepas ini, selepas pengumuman 8 suku malam ni? Baik Lokman, gambaran angkat sumpah dan sebagainya belum lagi kita dapat. Namun apa yang saya boleh kongsikan satu ini, apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika beliau berucap dalam majlis di Taman Jati Ipoh pada selepas solat Jumaat tadi. Beliau mengatakan bahawa
ketika beliau akan mengumumkan barisan kabinet pada lewat petang ini. Namun kita lihat sudah pun ditangguhkan ketika ke malam ini. Namun beliau menegaskan juga sebaik jemaah menteri sudah disusun, beliau akan memanggil semua menteri tersebut untuk menghadiri mesyuarat khas pada Isnin nanti. Beliau berkata bahawa mesyuarat itu adalah perlu kerana beliau mahu menetapkan beberapa peraturan bagi jemaah menteri, antaranya cara mereka menguruskan kementerian, cara mereka berdamping dan bekerjasama dengan pejabat awam, dan juga cara mereka melakukan pengumuman dasar dan cara yang lain sebagai contoh untuk tidak membelanjakan, cara berjimat sebagai contoh untuk tidak membelanjakan lebih daripada apa yang sepatutnya. Tujuan sekarang adalah untuk pembangunan ekonomi dan beliau bersyukur kerana sudah pun memperoleh sedikit keyakinan pelaburan antarabangsa. Jadi itulah yang akan dibincangkan sebentar lagi. Mungkin dia akan dibincangkan dalam beberapa hari akan mendatang. Kalau mengikutkan angkat sumpah itu belum lagi dapat tahu tarikhnya. Namun apa yang pasti pada Isnin ini selepas disusun semua jemaah menteri ini pada hari Isnin, mereka semua akan mengadakan mesyuarat khas yang akan menentukan, membincangkan, menetapkan beberapa peraturan untuk menentukan hala tuju negara pasca PRU 15, Lokman. Baik. Baik, terima kasih Ridauddin untuk laporan itu. Kami akan dapatkan sebarang perkembangan daripada pejabat Perdana Menteri di Putrajaya bersama dengan Ridauddin dari semasa ke semasa.